untuk awak semua, semoga dipermudahkan segala urusan. So kita mulakan dengan Al-Fatihah, lepas tu baca doa. Baca doa seikhlas hati tau Cap. Okay, mula Cap. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah dulu. Kamera buka. Cikgu mute. Saya tak nak cakap. Okay. So saya kata, yelah kita mula dengan Fatihah sebab sedekah. Kita mula dengan sedekah pada yang dah pergi tinggalkan kita ni adalah hati. Pada kawan-kawan awak yang lost, semoga dia dapat kembali ke jalan yang benar, dapat belajar kan. So hati-hati yang tengah diuji semua tu kan. So kita sedekahkan Al-Fatihah. Right, and then barulah kita baca doa. Right, lepas tu doa tu mesti ikhlas tau. Seikhlas hati tau Cap. Baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Mulakan Cap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay, now. So kita mula. Okay, siapa-siapa yang takut lost, saya tengah hari ni kita nak bincang buku PTRS. Korang ada tak buku PTRS kat korang? Ada. Muaz mana? 2 hari dah tak ada. Gone mana? Gone tak tahu. Gone dia. Line ni kan selalu tak okey. Oh, okay. Sebab dia macam rajin juga masuk kelas. Okay, now. Tajuk ni banyak keluar periksa. Okay. Now, so antara tajuk-tajuk yang famous adalah yang ini, this one. Adalah pasal kita nitrogen. Aduh, kita nitrogen ni buat saya kadang-kadang. Benda ni simple tapi nak bagi mudah tu. Nak terangkan ke awak tu yang selesa sikit. Lepas tu teknologi pengeluaran dan juga pemprosesan. Pemprosesan ni yang banyak. Contohnya pemprosesan ni. Macam mana kita nak bagi makanan tu tahan lama. So makanan tu tahan lama kita ada banyak cara, iaitu kita ada memasak, penapaian, penghidratan, pempesturan, pengetinan, penyejuk bekuan, sinaran, pembukasan vacuum. So persamaan antara ini semua adalah nak memastikan makanan itu tahan lama. Now, so selain daripada kaedah untuk bagi makanan itu tahan lama, kita boleh letak bahan pengawet. Bahan kimia. So antara bahan kimia, kita ada pengawet, pewarna, peluntur, perisa, penstabil, pemanis, peantioksida dan juga pengimasi. So kita ada pengawet yang paling famous sekali, if I'm not mistaken, adalah gula dan garam. Sekejap. Tajuk ni besar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Ada saya tengok nota balik. Okay, this one. So kita ada bahan awet. So bahan awet ni, bahan awet kimia. Awak jangan ingat semua kimia tu benda tak elok. Gula dengan garam pun sebenarnya bahan kimia. So gula dengan garam ni adalah contoh pengawet. Sebab tu kalaulah katakanlah kat rumah awak ada banyak mangga tu kita letak jeruk. So dalam jeruk tu awak letak gula dan juga garam. So apa fungsi gula dan garam tu? Sebenarnya dia adalah sebagai bahan pengawet. So ingat bahan pengawet yang paling biasa kita pakai dekat rumah, tak payah susah-susah. Kita ada garam, kita ada gula. Selain daripada tu kita ada asid benzoik. Lepas tu kita ada pewarna. Biasalah pewarna nak bagi lebih cantik, lebih sedap mata memandang. And then peluntur. Peluntur ni tu apa? Kenapa ada serta makanan letak klorin ni? Kenapa contoh makanan ni ada peluntur? Kenapa ada serta makanan letak peluntur? Dia Untuk nak sikitkan warna yang dia tak nak. Yeah, dia nak jadi lebih putih. Contoh peluntur adalah macam tepung. Tepung warna dia putih macam tu kan. So dia buang warna asal. Contoh beras. Sebenarnya beras tak secantik warna yang kita nampak putih tu tau. So basically dia gunakan peluntur. So kita nak bagi nampak. Kita lunturkan warna asal so dia nampak cantik. So gula pun sama. Gula kita kan warna putih kan. Sebab yang itu kita dah tambahkan peluntur. So nampak dia lebih putih. Kemudian ni perisa ni biasalah. Kita nak letak lagi sedap. Penstabil, penstabil ni kita ada gelatin macam gam akasia dengan juga agar-agar. Kemudian kita ada pemanis ni macam gula. Maksudnya macam ni.
Pemanis ni kita letak saccharin macam dalam air soft drink, dia letak saccharin. Biasanya dia tak pakai gula kat rumah kita, sukrosa tu. Maksudnya dia akan guna satu pemanis yang lagi manis. Dan senang kata, tapi dia ada satu bahaya tau, macam saccharin, aspartam, sorbitol ni tau. Pemanis jenis ni, bila dia masuk dalam badan kita, dia ambil masa lebih lama untuk kita pecahkan dia. Sebab tu orang kata kalau minum air soft drink kan, air kes hari-hari, dia boleh menyebabkan penyakit apa? Boleh menyebabkan penyakit apa? Kencing manis. Yes, penyakit kencing manis. So penyakit kencing manis ni adalah disebabkan pengambilan gula berlebihan. So sebab tu saya suggest semalam, katakanlah awak tak sesuai guna banyak sangat makanan 3 in 1 sebab biasanya sachet 3 in 1 tu kandungan gulanya adalah sangat tinggi. Dan biasanya dalam air kotak ke air gas, kebanyakannya dia tak pakai gula kat rumah tu. Dia pakai saccharin ataupun jenis pemanis yang macam ni. So jenis pemanis yang begini biasanya macam saya kata dia susah untuk dipecahkan dalam badan kita. Kemudian kita ada pengganti oksida. Pengganti oksida ni macam ascorbic acid ni biasanya dia nak kurangkan bau tengik. Korang tahu tak bau tengik tu? Dia tak nak ada bau lah. Okay. Kemudian kita ada emulsi. Emulsi kita ada lecithin, kita ada asid lemak dan juga monosakarida. Nah, emulsi ni adalah untuk lemak. Okay, pun stabil. Saya ambil gelatin. Gelatin ni saya rasa banyak ada kat agar-agar dengan aiskrim. So, saya tengok jenis makanan Mana satu yang ada kat aiskrim? Oh, okay, emulsi. Emulsi dekat aiskrim ni, senang kata, awak tengok aiskrim tu ada air dan juga minyak tau. Dia ada sedikit minyak. Okay, tapi awak tak nampak dua lapisan. Maksudnya tak adalah nampak minyak tu ada kat atas, air tu ada kat bawah disebabkan dia ada tambah emulsi. So emulsi ni yang menyebabkan air dengan lemak tu boleh blend in. So awak dapat aiskrim, bentuk aiskrim tu cantik. Coklat pun sama. So yang ini adalah nota-notanya. So paling penting bab 2 ni korang dah lengkap buku SPS. Dah lengkap ke belum buku SPS? Dah cukup. Saya percaya je korang cakap dah kan. So saya husnuzon je lah kan. Right. So yang ini semalam kita dah kira. Okay, yang ni saya malam nak kira. Yang ini jawapan. Jawapan ni nanti saya snap, saya terus bagi jawapan lah. Now, saya nak cuba soalan yang inilah. Okay. Hari semalam kita berhenti kat siapa? Kita berhenti kat Nada Okay, disebabkan Acap baca doa. Okay, Cap, pilih seorang untuk jawab soalan nombor 13. Okay, Cap, simpan dulu dalam hati kejap, Cap. Okay, now, kejap. Saya explain dulu soalan. Rajah 2 menunjukkan 4 jenis makanan dengan nilai kalori masing-masing. Kita ada fried noodle, mi goreng. Mi goreng ni, nilai mi goreng ni, kejap Mi goreng ni, sepinggan mi goreng, dia punya kalori dia adalah 381. Kemudian kita ada spaghetti. Spaghetti adalah 463. Kemudian kita ada jus oren 130 dan juga tebikar susu 36. So antara yang ini yang paling banyak kalori mana satu? Carbonara. Spaghetti carbonara. Spaghetti carbonara lah Zak. Perasan tak Zak? Yang ni kan 381. Yang ini adalah 463. Okay, now kalau untuk spaghetti carbonara ni sebenarnya apa-apa kan yang menyebabkan kalori tinggi adalah dekat sos dia, dekat gravy dia. So biasanya macam tu, sama juga dengan nasi lemak tau. Sebenarnya nasi lemak adalah makanan yang sihat tau. Nasi tu dia bagi awak tenaga. Tetapi nasi lemak yang menjadikan nasi lemak tu orang kata high kalori kalau makan banyak-banyak. Okey, muka kasih hadis, muka surat 84. Okey, now nasi lemak yang membuatkan dia punya kalori tinggi adalah dia punya, saya nak cakap adalah dia punya what do you call aksesori dia. Contohnya ada kacang goreng, ada ikan bilis, ada sambal yang kena masak sampai pecah minyak, and then ada telur mata. So basically kalau korang makan nasi saja, dia tak adalah kalori tinggi, tetapi aksesori di tepi-tepi dia tu yang menyebabkan tinggi. Tapi kalau you guys makan nasi lemak without di aksesori tepi-tepi tu, apalah guna nama tu dipanggil nasi lemak kan? So katakanlah saya bagi awak satu soalan, macam mana kita nak bagi nasi lemak tu lebih sihat? Kalau lah saya bagi awak satu soalan, macam mana kalau lah you guys
nak cuba nak bagi nasi lemak lebih sihat. Kita nak tambah apa kat nasi lemak tu? Kalau kita katakanlah kita nak bagi nasi lemak tu lebih sihat. Nasi lemak buah lemak. Sayur. Okey. Ya. So nasi lemak tu kita letak sayur. Katakanlah nasi lemak, katakanlah nasi lemak tu kita tambah lebih sayur. Maksudnya katakanlah pinggan suku-suku separuh tu kan. Suku-suku separuh. So nasi kita sikit, sini nasi. Katalah Irfan cakap, ni cakap dekat sini banyak sayur. Letaklah timun banyak ke apa, sayur tu banyak. Lepas tu nasi ni adalah dekat sini yang kita letak katakanlah suku-suku separuh, sini nasi ni karbohidrat. Okey, yang ini adalah sayur. Sayur ni separuh. So sayur buah-buahan separuh ataupun kita panggil dia serat. Buah-buahan. Ini nasi lemak tak kononnya, buah-buahan. Kita nak jadikan nasi lemak ni yang sihat. Okay, so kita letak nasi tu sikit. Nasi tu eloknya, katakanlah portion dia macam mana? Portion nasi yang sesuai. Besar penumbuk kita. Ya, sebesar penumbuk tangan awak je. Sebesar penumbuk tangan je. So nasi awak banyak, awak punya penumbuk tangan. Okay, lepas tu sayur tu banyak, separuh daripada pinggan awak tu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian tepi ni barulah awak letak apa? Sini kita ada nasi, kita ada sayur. Dan satu lagi tu, ni nak letak apa ni? Awak nak letak apa situ? Weh, nasi lemak mesti ada apa yang paling sedap? Kencok. Sambal ke? Sambal lah kan? So basically tepi tu awak letak sambal. Tapi sambal tu kena banyak ke sikit? Sikit. Yes. So basically kalau lah dekat sini ni yang awak nak letak ni kat sini ni, dalam yang suku ni kat sinilah letaknya sambal. Saya pakai pen jap. Saya type kejap sebabnya saya punya ni tengah ni. Kat sini letaknya sambal. Kat sinilah letaknya bilis. Kat sinilah letaknya kacang tanah. Okay, so basically mana saya punya tulisan? Gone. Gone. Okay, so dekat sinilah kita letakkanlah. Kat sinilah letaknya kacang tanah. Yang suku ni kan. Kat sinilah letak kacang tanah. Dekat sinilah letaknya ikan bilis. Dan dekat sinilah letaknya telur. So basically, untuk saya kan nak cantikkan nasi lemak awak, nasi tu biar sikit, sayur tu banyak. Kemudian dekat sini sambal tu tak boleh banyak, letak kacang bilis dengan telur. Telur tu kalau boleh janganlah ambil sebiji, ambillah separuh. Kalau 1/4 pun lagi bagus. So basically sebenarnya makanan ni tak salah tau. Yang salah apabila kita ambil secara berlebih-lebihan. So sama juga dalam kes ni. Okay. Nah, ya Allah, Mariana ni memang banyak cakap kan. Macam mana lah nak habis kan. So basically, kalaulah dalam kes ini, kita tengok yang paling banyak kalori adalah carbonara. So dia kata dekat sini, mana satukah yang paling, katakanlah orang tu nak diet. So antara jawapan A, B, C dengan D, mana satukah yang sesuai untuk orang diet ambil. So Acap nak siapa jawab soalan ni, Cap? Hadif. Patutlah. Hadif nasib baik dah ada ready. Muka surat berapa dia tanya. So Hadif katakanlah nak diet. Awak nak diet. Hadif nak diet ke? Mana satukah jawapan yang sesuai? Yang kalori dia paling sikit sekali. Nilai kalori dia paling sikit sekali. A, B, C atau D? Pertama tu adalah nasi goreng, minum dengan orange juice. Kedua tu carbonara dengan tembikar susu. Ketiga tu mie dengan tembikar susu. Keempat, D tu adalah spaghetti carbonara dengan jus orange. So mana satu yang antara A, B, C dengan D, mana satu nilai kalori dia yang paling rendah sekali? Cap, Hadif kon. Hadif. Saya rasa Hadif tengah cari buku lah. Hadif gone. Apa dia? Sekejap. Apa dia? Hadif, jawab soalan ni. Soalan 13 Mana? ni.
Soalan 13. Katakanlah Acap dia nak diet. So dia nak makan makanan yang kalori paling rendah kalori. So antara A, B, C dengan D, mana satukah yang paling rendah kalori? 13 eh? 13. Soalan 13. Okay, 11 ni saya terus tandakan jawapan untuk awak. Nanti korang cari jawapan sendiri. 11 ni jawapannya adalah C. 12 ni jawapannya adalah B, Brazil. Okey. Sekejap, sementara tengah tunggu Hadif kan. Kita tengok jawapan yang lain semua tu. Okay, ni dah ada jawapan. Okay, this one, nombor 4 ini jawapannya adalah C. Nombor 4 C. Okay, ni dah ada jawapan. Okay, 1 adalah C. Nombor 2 adalah A. Nombor 3 adalah C. Nombor 4 jawapannya adalah C. Nombor 5 jawapannya adalah D. Nombor 6 jawapannya adalah D. Nombor 7. Sekejap, nombor 7 ni mana ni salah ni. Sekejap, nombor 7 jawapannya adalah heart attack. Okay, this one. And then nombor 8 C. Semalam dah jawab. Nombor 9 semalam jawapannya adalah A. Nombor 10 jawapannya adalah C cantik. Nombor 11 jawapannya adalah C cantik. Nombor 12 adalah B. Sekarang 13 Hadif. 13, apakah jawapan 13? C. Ya, jawapannya adalah C. Ini adalah kalori paling rendah sekali. Okey. Now Hadif pilih kawan awak untuk jawab soalan 14. Awak nak siapa Hadif? Nikdal. Belum. Awak yang pertama sekali. Oh, Acap lah. Yang Acap pilih. Oh, Acap. Mana Dah boleh sana. tolak balik? Oh, Hah? ni. Garangnya. Oi, garangnya Acap. Okay, now antara yang berikut yang manakah membawa masalah kesihatan manusia? Mana satu habit yang paling tak elok? C. Yes, jawapannya adalah C. Makan banyak sangat makanan berproses. Kenapa makan makanan banyak sangat diproses ni bahaya? Dia boleh menyebabkan apa? Banyak makanan diproses ni boleh menyebabkan penyakit apa yang paling awak tahu? Yang awak tahu? Itulah, tak tahu. Now, dia boleh menyebabkan kanser tau. Contoh makanan yang boleh menyebabkan kanser adalah makanan yang daging proses tau. Contohnya macam burger, saya ingatkan diri saya, burger. Contohnya adalah macam burger, hot dog, sausage. Makanan daging-daging proses tu sebenarnya dia ada banyak bahan pengawet dan dia boleh lead kepada kanser kalau kita ambil secara berlebih-lebihan. Okey, so soalan nombor 15, ini adalah arteri orang normal. Ini banyak sangat kolesterol. So senang je. Kalaulah banyak sangat kolesterol dengan salur darah, dia akan menyebabkan aliran darah tu akan jadi sangat laju. Kan? Banyak sangat dia akan menyebabkan aliran darah tu jadi laju. So aliran darah tu jadi tinggi, tekanan darah menjadi tinggi. Okay. Dan juga dia boleh menyebabkan apa? Keadaan salur darah ini tersumbat dikenali sebagai apa ni? Yang banyak dengan kolesterol. So ni nak siapa jawab soalan ni? Siapa? Zak. Zak, apakah nama penyakit ni Zak? C. Yes, jawapannya adalah C, atherosclerosis. Which one is micronutrient? Okay. Now, micronutrient ni saya tak ingat micro tau, saya ingat makro. So, awak list kan? Okay. Jawapannya adalah C tau. Jawapan makronutrient, nutrien untuk tumbuhan ada dua tau. Satu adalah micro, satu adalah makro. Kalau makro, saya ingat, cara nak ingat, C, H, O, N, P, K. Satu lagi adalah kalsium kot. Jap. MSK. Apa dia? Apa, Zak? MSK. M, S, S. S, sulfur. M, S, satu lagi K. Okay, right. So, ini adalah karbon. C merujuk kepada karbon. C merujuk kepada karbon. Ini adalah karbon.
Ini adalah hidrogen. Ini adalah oksigen. NPK ni budak pertanian tahu. Apa Cap? NPK. Nitrogen. Nitrogen. Yes, Phosphorus. nitrogen. Phosphorus. Kalium ke kalsium? Phosphorus. Itulah. Saya pun selalu confuse. Phosphorus. Kalium ke kalsium? Helium. Kalium. Kalau sini kalium, sini adalah kalsium. Betul tak? Ya. Sini kalsium. S ni siapa? S tu Sulfur. sulfur. M tu Magnesium. Magnesium. yes, magnesium. So saya nak ingat CHO, saya kata CHO, lepas tu NPK, lepas tu MSK. Okay, MSK Mariana suka kari. Suka hatilah korang nak ingat channel kan. So, Zat nak siapa jawab soalan ni? Radi. Radi. Weh, Radi ni pandai daripada kelas UPM kot. Patut Radi boleh A ni Radi. Come on Radi. Tapi cikgu, saya tak tahu cikgu. Astaghfirullahalazim. Okey Radi, Memang marilah kita betul-betul sama-sama. Okey Radi. Okey. Radi, nutrien dalam tumbuhan ni ada dua tau. Satu adalah mikro, satu adalah makro. Makro ni diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Okey, kuantiti yang banyak. So makronutrien ni tadi kawan-kawan awak dah listkan, makronutrien ni kita ada 9 tau yang glamour. Okey, pertama CHO. Kita ada karbon, kita ada oksigen, kita ada hidrogen. Kemudian kita ada NPK. NPK ni kat baja, budak pertanian biasa tahu. Which is ada nitrogen, phosphorus, kalium. Lepas tu ada lagi 3. 3 tu adalah magnesium, sulfur dan juga kalsium. Ini semua, ini semua adalah makronutrien. So sekarang soalan dia tanya, elemen manakah yang mikro? So maksudnya awak just buang mana satu yang makro tu bukan jawapan dia lah. Faham tak? Cara saya nak ingat tajuk yang ini, saya ingat yang makro. So maksudnya selain daripada tu, jawapannya mestilah mikronutrien. So di sini, okay, mari kita buat sama-sama. Kalium ni makro ke mikro? Radi? Kalium makro. Yes, kalium ni adalah makro. So salah lah kan? Okay. Nitrogen? Makro. Makro. Magnesium? Makro. Makro. So jawapannya? Boron. Boron. Jangan lagi buat dulu Radi. Kamu Radi. Okay, now. Soalan 17. Ni bagi budak lelaki, all boys. All boys memang hebat tajuk ni. Okay. So soalan nombor 9. Suatu tumbuhan menunjukkan simptom-simptom berikut. Daunnya kecil, daunnya bertukar warna kuning. So ini kita tak kata pokok ni sakit. So pokok ni sebenarnya dia kekurangan apa? So awak cari kawan awak yang awak rasa kat rumah dia rajin bercucuk tanam untuk jawab soalan ni. So 17 awak nak siapa? Haris. Haris. Okay, so Haris, apakah jawapannya? Haris, dengar tak? Kalau line tak elok, Haris awak type saja pun tak apa. Awak type lah sama ada jawapan dia A, B, C atau D. Saya bagi hint. Yang dia kurang ni adalah dari segi makronutrien. So nutrien yang dia tumbuhan ni kurang adalah daripada jenis makronutrien. Kekurangan daripada jenis makronutrien. Tapi ni semua makronutrien. Tak menolong langsung. Dan yang ini adalah, contohnya adalah NPK. Haris Biasa jawab. NPK. Ya, jawapannya adalah 17. Jawapannya D. Maafkan saya Haris, jawapannya tak betul. So, yang lain nak teka mana? Dia NPK ni bukan. Okey, siapa tu? Ya, Haris cepat kamu Haris. Nitrogen. Yes! So jawapannya adalah nitrogen. Mana awak tahu? Awak rajin tanam pokok Of course. Wow. Okey, so 18 ni teka sama. Saya jawab lagi. Okey, cuba. Saya rasa fosforus. Fish. Hebat. Phosphorus. Okey, jom kita cuba lagi. Okey, 19.
Ini lambat masak. Mana satukah kita tambah nak bagi buah tu cepat masak? 19. 19 nak bagi buah cepat masak. Sama kah? Kalsium kot. Okey, dekat sini. Okey, kalau lah yang ini kan. Dia kata jawapannya fosforus juga. Yang ni saya tak tahu tau. Okey, 20. Okey, ini saya terus dapat. Okey, 20 ni adalah jenis kekacang. So, 20 ni jawapan dia apa? Ini dah masuk kita nitrogen. Arif, bagi kat siapa-siapa jawab soalan nombor 20. Haziq Azhar. Haziq. Haziq. Bangun ke tidur? Lena dah cikgu. Lena dah. Oh, jangan, Cik Mahdan ni bukan betul sangat. Dia lelaki saya berani, Cik A. Kalau perempuan saya tak berani buat macam tu. 20 ke cikgu? Ya, dia 20. Ni, awak ada buku tak? Haziq, awak ada tak buku PTRS tu kat awak? Ada, yeah. Okey, saya bagi satu hint. Nak tambah kesuburan tanah, biasanya kita perlukan tumbuhan jenis kekacang. So, antara A, B, C dengan D, mana satukah sejenis kekacang? Ni kita nitrogen ni. Ya, jawapannya adalah D. Nah, okey, yang ni tak payah saya terus bagi jawapan dia. 21, jawapannya teka je. Jawapannya, saya rasa banyak fosforus lah. Okey, 21 ni jawapannya D, fosforus. Yang ini jawapannya makro. Baru cakap tadi. Sulfur. Yes, sulfur. Right. Yang lain ni semua adalah mikro. Ni mikro, ni mikro, mikro. So, cara nak ingat, awak ingat macam saya tau. Awak tak payah ingat dua side. Awak ingat saya suka yang glamour. So, yang glamour adalah makro. So, saya ingat makro saja. Now, 23, banyaknya. So, 23 ni saya terus bagi jawapan. 23 ni teka je. A, B, C atau D? Zak, teka je. B. Yes, B, Brazil. Jawapannya adalah B. 24, A, B, C atau D? Ini D. dia punya akar ni kurang. So, jawapannya adalah D. Sebab ini akar ni kurang. So, 24 jawapannya adalah D. Donkey. 25. 25 ni apa soalannya? Sekejap 25. Apakah Q? Sekejap Q ni adalah dalam bentuk ion. Maksudnya nitrogen akan ditukar dalam bentuk ion. So, yang mana satukah jawapannya? Ion nitrat ke ion nitrit? B. Ion Okey, ini dah nitrat. salah. Ini dah Nitrit. salah. Dia tinggal A dengan B je. So, jawapannya adalah Ion Ion salam. nitrat. tak apa kan. Ion nitrat. AT. Nitrat. Okey, jawapannya adalah ion nitrat. 26. Okey, nitrat boleh ditukar kepada gas nitrogen. Apakah nama proses yang boleh menukarkan balik? Ni semua kat dalam tanah. Bila dalam tanah, kita dapatlah unsur protein tu. So sekarang ada sebahagian ion nitrat ni boleh ditukar balik menjadi bentuk gas nitrogen. So apakah K ni? K ni merujuk kepada mana? Ni salah. Penitritan ni, ini salah. Bakteria penitritan. Ni kat pokok kacang. Jawapannya C So, kan? ya, jawapannya adalah C. Hebat. Okey, wow. 27. Ini dalam bentuk amonium. Amonium ni baja tau. Ataupun dia dalam bentuk bangkai tu, busuk. Dia nak tukar menjadi ion nitrat. So, apakah nama proses 27 tu? Okey. Kejap. Zak, bagi kat orang jawab soalan 27, Zak. Kilat ni saya kata salah. Pendinitratan ni adalah salah. So, jawapannya antara B dengan C sahaja. So, Zak nak siapa ni, Zak? Nada. Jawapannya saya bagi pilihan antara B dengan C je. Yes, tak tu Zak jawab. Jawapannya Nada. Ini amonium ni dalam bentuk baja. Baja ni boleh ditukar dalam bentuk ion. So, antara jawapannya saya dah tolong awak buang. A salah, C salah. So, jawapannya tinggal B. Tindak balas penitritan dan juga tindak balas penguraian. So, mana satu jawapannya? Antara B dengan C. Awak rasa mana satu yang betul? B. Yeay! Jawapannya adalah B, Brazil.
Okay, now 28. Ini adalah yang duduk dekat pokok kacang. Yang ini nama proses dia adalah bakteria pengikat nitrogen. Ni yang duduk kat kacang ni, ini namanya adalah bakteria pengikat nitrogen. Proses kat sini ada duduknya dekat dalam pokok kekacang ni adalah bakteria pengikat nitrogen. Bakteria pengikat nitrogen ni fungsinya sebenarnya dia boleh tukar gas nitrogen menjadi bentuk ion. So, yang ni Nada nak siapa jawab? Okay, kita ada 15 orang. TA. Okay, TA. So, TA teka. Jawapan 28 ni mana yang betul? B. Ya, jawapannya adalah B, Brazil. Dia boleh mengubah gas nitrogen dalam bentuk ion nitrat. Okay, now soalan 29. Okay, 29 ni jawapannya apa? Senang, sama dengan atas. So, 29 ni jawapannya apa? Dia duduk dekat akal. So, mana satu? A, B, C? A? D. Ya, D. Very good. D. Now, D. 30 ni pun sama cerita pasal pokok kacang. Ni pokok, okay. So, 30 ni apa jawapannya? Pokok apa? Kita ada pokok padi, pokok tebu, pokok pisang, kacang tanah. Gambar ni tengah merujuk, awak teka tumbuhan jenis apa? So, pilihan jawapan dia kat sini kita ada padi, tebu, pisang, kacang tanah. Kacang tanah. Sekacang tanah. So, kesimpulannya dalam proses kita nitrogen, ia adalah melibatkan gas nitrogen akan diubah dalam bentuk ion. So, macam mana dia nak ubah? Ada salah satu cara, dia akan menggunakan bakteria pengikat nitrogen. So, bakteria pengikat nitrogen ni duduknya adalah dalam tumbuhan kekacang. So, ingat pokok-pokok kekacang ni yang terlibat dalam proses kitar nitrogen. So, again tahu kitar nitrogen adalah satu proses gas nitrogen akan ditukar dalam bentuk ion. Kenapa gas nitrogen perlu ditukar dalam bentuk ion? Okay, sorry. Apakah kebaikan apabila gas nitrogen dapat ditukar dalam bentuk ion? Apakah kebaikannya? Dia dapat menambah apa? Ni kononnya tanah. Dia boleh digunakan untuk menghasilkan protein. Dan satu lagi, apa kebaikan ion ni pada tanah? Dia bagi kesuburan tanah. Yeah, dia boleh menambah kesuburan tanah. Sebab tu awak nampak banyak pokok-pokok banyak kawasan yang macam mana kata, yang bukit-bukit ditara, kebanyakan bukit-bukit ditara, kadang-kadang awak tengok ada orang tu dia tanam pokok kacang. Kenapa? Sebab dia nak menambahkan kesuburan tanah. Wow, ni semua soalan kita nitrogen tau. So 31. Dalam bentuk ini nitrit kepada nitrat. So tadi Nada punya jawapan. So apakah jawapan untuk 31 ni? 31 ni teka. Apakah jawapannya? C. Jawapannya adalah C. Okey. Kalau tindak balas pengikat nitrogen, awak ingat ini adalah dalam pokok kekacang. Okey. Kalaulah yang ini dia dapat tukarkan ion nitrogen kepada ion nitrat. Okey. Kalaulah yang ini namanya penguraian ni biasanya adalah untuk bangkai. Kalau pendinitritan adalah terbalik daripada ion nitrat, dia tukar balik dalam bentuk gas nitrogen. Okay, now, ya Allah banyaknya soalan. Okay, 32. Ni lah. Okay, 32 nak siapa jawab? Tadi saya berhenti kat siapa? Nada, is it? Bukan, TA kan? TA, apakah jawapannya? Sorry, TA pilih orang. Oh, pilih orang. Memandangkan jawapan saya tadi B, saya nak AB. Wow, yo pantun. Okay, now AB yang betul.
Kesayangan TA. Okay, so tengok sini tau. Apakah bakteria P? Ini dalam kita nitrogen. So sebelum tu, AB saya explain sikit tau. Dalam dunia kita ni, gas paling banyak adalah gas nitrogen. Unsur nitrogen ni diperlukan untuk membina protein. Tetapi unsur nitrogen ini perlu ditukar dalam bentuk ion. Okay, so bila ditukar dalam bentuk ion, dia akan jadi ion nitrat. Bila lah dalam bentuk ion nitrat, ni nombor satu tau. Ion nitrat ni boleh diserap oleh tumbuhan. Bila tumbuhan tu dapat serap ion nitrat, so kita kata tumbuhan tu ada protein tumbuhan. Katakanlah haiwan tu makan tumbuhan, so ada protein tu dapat dipindahkan ke haiwan. So kita kata sekarang haiwan itu adalah protein haiwan. Kemudian ini semua ni jadi amonia ni, ini semua mati. Bila mati jadi bangkai, ni semua bangkai, dia akan jadi bau busuk, iaitu adalah sebatian amonium. So sebatian amonium ni, okay, ni nombor 4 tau. Sebatian amonium ni nanti dia boleh ditukarkan dalam bentuk ion nitrit. So proses yang ini apakah nama? So dia kata huruf P ya. Yang ini, dia kata P. Maksudnya daripada ion nitrat dalam bentuk ion ni, dia boleh tukar dalam bentuk gas balik. So apakah nama proses ini? B. AB. Bakteria pendinitritan. Yeah, bakteria pendinitritan. Maksudnya yang ini adalah dalam bentuk ion nitrat, dia akan ditukar dalam bentuk gas nitrogen. Okay, kita teruskan. 33. Okay, petani dapat meningkatkan hasil tanaman dengan menggunakan tanah mereka secara efektif. Yang mana satukah keadaan yang sesuai? 33 ni saya terus bagi jawapan. Jawapannya adalah A. Sebab saya nak cepat. Okay. Yang ni saya suka sikit. 34. 34 ni katakanlah Nick nak jadi peladang yang berjaya. So Nick ni nak hasilkan buah yang isinya tebal. Maksudnya pokok durian yang isi dia tebal, biji dia kecil. Lepas tu tahan dengan penyakit. Okay, so rasanya yang ini macam mana Nick nak dapatkan baka yang begitu? So mana satukah yang sesuai? Pertama adalah menghasilkan tanaman dengan isi yang tebal, tahan penyakit. Kedua adalah menghasilkan buah yang dengan nipis, dengan sangat tahan penyakit. Ketiga adalah buah dengan isi yang tebal, kurang tahan kepada penyakit. Keempat, menghasilkan buah yang isi nipis dan kurang tahan penyakit. Nampak macam susah tapi senang. So Abby nak siapa jawab soalan ni, Abby? Senang. So kita nak buah ni, buah yang tebal, tahan penyakit. So kita nak pakai pokok jenis apa? A, B, C atau D? So A, B nak siapa? Dia panjang tapi tak susah pun. Jimot. Okay, Jimot. Hazim. Ya. Okay, Hazim, senang Hazim. Bayangkan awak peladang. Masa So awak nak pokok baka yang mana satu? A, B, C atau D? A. Senang kan? So jawapannya adalah A lah. Okay. Now, so yang ni terus jawab sekali tau, Jimot. 35 teka. Yang ini dia kata, kaedah ni, petani ni menggunakan secara cekap. Antara yang berikut yang manakah kaedah tu? Senang kata, dekat satu tempat ni, maksudnya Jimot macam ni, awak ada satu ladang. Dekat ladang tu awak tanam pokok. Dekat situ juga, awak ada lembu dan dia makan dekat situ. So ini kaedah ni macam satu tempat, awak boleh buat dua benda. Awak boleh tanam pokok dan awak boleh menternak. So 35 ni apakah jawapan yang sesuai? Sistem bersepadu, tanaman bercampur, tanaman tutup bumi ataupun tanaman teres? A. Yes, jawapannya adalah A. Now, 36, jawapannya Jimut teruskan. Apakah ciri-ciri tumbuhan yang dihasilkan melalui kejuruteraan genetik yang hebat je semua? Apakah ciri-ciri yang hebat semua ni? Sekejap cikgu sekejap Okay, tak apa. Saya bagi orang lain lah pula. Dafa lah. Alright. Dafa. Ya, cikgu. Ni semua ambil ciri-ciri yang baik je Dafa. So mana satukah yang baik? Pertama, tahan kepada penyakit. Ketiga, kos penjanaan yang tinggi. Punya kualiti yang lebih baik ataupun lambat tumbuh tetapi cepat matang. Maksudnya kalaulah awak sebagai peladang, awak nak untung. So mana satukah antara jenis tumbuhan ni yang akan memberi keuntungan kepada awak?
tahan kepada penyakit. Okey, saya buangkan satu. Kos penjagaan tinggi tak nak. Ni pakai banyak duit. So nombor 2 salah. So mana-mana yang dapat nombor 2, sini dah D salah. juga. Ha? D. Weh, nombor 2 salah tau. High maintenance. Awak tak nak high maintenance. Kalau high maintenance, banyak pakai duit. So, A dah salah sebab ada nombor 2. C pun salah sebab dia ada 2. So, sekarang jawapan awak tinggal B dan D sahaja. So, 36, mana satukah yang paling sesuai? D. D, katakanlah awak nak lambat tumbuh tetapi cepat matang. Awak nak ke pokok tu lambat tumbuh? Saya laju Okay, macam ni. Katakanlah sebagai awak peladang, katakanlah saya slow-slow lah. Tak ada apa saya nak kejar. Okay, now sebagai seorang peladang, biasanya awak nak tumbuhan jenis macam mana? Pertama ni memang wajib lah tahan penyakit. Sebab awak tak nak tumbuhan tu kena penyakit. So pertama, nombor 1 ni betul tahan penyakit. Kalau ada virus attack tumbuhan-tumbuhan awak tu, dia tak mati. So dia tahan. So nombor 1 ni betul. Awak peladang, mesti awak nak tumbuhan tu tahan penyakit. Nombor 2, ini dah nampak betul. Mempunyai kualiti yang lebih baik. This one juga adalah betul. So jawapannya adalah B, Brazil. Okay, saya rasa saya sempat buat bab 2 je tau. Nanti balik rumah, you guys balik rumah, korang memang dekat rumah. You guys buat latihan sendiri. Dan saya bagi tahu kelapa sawit, tolonglah tengok. Ada pasal kelapa sawit. Pasal elektrolisis kot, penyaduran tu maybe ada keluar. Pasal buat sabun pun ada keluar. Senang kata awak tengok bab 5. Bab 5 tu ada keluar. Okay. Now, kaedah X. Okay, kaedah X telah dijalankan atas pokok nanas. Hasil pertanian pokok nanas itu meningkat. Dan buah dia sama dengan induk. Senang kata, saya bayangkan, saya ada hadis. Saya ada satu lagi sebiji macam hadis. Itu sebenarnya kaedah apa tu yang boleh menghasilkan sebiji macam mak bapak dia, tak ada beza langsung. So sebenarnya kaedah apa tu? Pengklonan. Yes, kaedah pengklonan. Okay, korang tak nak diklonkan ni. Now, 38. Sebuah kebun diserang oleh afid. Antara yang berikut manakah kaedah yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah itu tanpa memberikan kesan kepada alam sekitar. So antara kaedah-kaedah ni, bayangkan, okay, saya nak bagi dekat Afkar lah pula. Mana satukah kaedah ni yang baik, yang tidak mencemarkan alam? Gunakan sembur pestiside ke, menggunakan hormon buatan ke, memperkenalkan kumbang dan kura kepada kebun, atau menanam semula pokok tomato itu dengan menggunakan kaedah hidroponik. So antara 38, antara A, B, C dan D, manakah satu jawapan yang paling betul dan tepat? Yang tidak mencemarkan alam tanpa memberi kesan kepada pencemaran alam. So jawapannya antara C dengan D je, Afkar. Try Afkar. Afkar rasalah. Awak rasalah Afkar. Antara ini salah. A ni dah salah. B ni salah. So jawapannya tinggal C dengan D je. So awak teka, apakah jawapannya sesuai? Apakah jawapannya sesuai? B. D. Okay, so D menanam semula pokok dengan menggunakan hidroponik ni, jawapan ni betul tetapi dia tidak sesuai. Macam jawapan tu Afkar, dia betul tetapi tidak menjawab soalan. Maksudnya dia tak ada kaitan dengan alam sekitar. Ni dah susah sikit Afkar. So kat sini tidak memberi kesan kepada alam sekitar. Jawapannya sebab sini tomato. So tomato ni jawapannya yang paling sesuai, jawapannya adalah C. Memperkenalkan kumbang dan kura-kura. Maksudnya ini adalah sebagai biologi control, kawalan biologi. Ini adalah kawalan biologi. Kawalan biologi yang paling famous tau, kalau dekat pokok kelapa sawit, kalau dekat ladang kelapa sawit, biasanya dia pakai ular sebab dekat ladang kelapa sawit banyak tikus. So kebanyakan peladang kadang-kadang dia memang saja bela ular di situ untuk ular tu makan tikus. Sebab tu dekat ladang kelapa sawit sebenarnya banyak ular. Korang tahu tak kat ladang kelapa sawit ada banyak ular? You guys tahu tak? Tahu. Tahu. So sebenarnya bahaya tau kalau korang pergi, orang kata bahayalah untuk saya. Kalau saya kecil-kecil dulu sebenarnya banyak ular tau. Ular sawa tu senang kata biasalah benda tu awak nampak. Now, 39, seorang individu, okay. Macam ni lah. Korang dah buat ke belum sebenarnya?
Korang dah buat ke belum? Buat apa? Dah. Ni soalan 89 ni. 89? Muka surat 89. Oh. 89 Dah. dengan 90. Siapa yang dah? TA seorang ke? TA. TA seorang je dah buat. Boys lain korang dah buat ke belum? Afka, Dafa dah buat Dafa? Radi ada buku tak Radi? Buku PTRS ada tak? Ada? Ada, Alhamdulillah. So ada dekat tangan awak sekarang lah. Ah, Alright. So dah buat belum? belum. Belum. Okay. Yang lain semua dah buat. Okay, boleh tak saya bagi 5 minit sekejap? Sebab saya tengah nak cari game ni. Saya ada setting main game. Awak buat dalam masa 5 minit dulu. Yang dah buat, macam TA yang rajin, saya minta maaf tau. Awak kena tunggu kawan awak sekejap boleh? Boleh. Tak, saya rasa macam buat ulang kaji. Tapi masalahnya bila kita buat ulang kaji, saya takut macam saya pula yang makin pandai. Faham tak? Saya rasa macam macam saya tanya, macam macam mana saya nak cakap, saya tak memberi otak awak untuk berfikir dulu. It's like macam saya rasa, untuk saya rasa macam sepatutnya saya bagi awak dulu fikir. Sekarang masalahnya saya tak rasa awak berfikir. So awak cuba buat dulu. Sebabnya saya tengah nak 89 buat dulu. dengan ni 90 je tu. Oh, okay. Macam ni lah. Kita nak cepat. TA dah buat kan TA? Okay. Alright. So, kalau macam tu 39. Okay, 39 saya bagi sini Radi. Ni 39 ni Radi. Sini Radi. Nak cepat ni. 41. 41, 42. Saya bagi siapa? Afka. Okay, lepas tu 43, 45. Saya bagi siapa? Haris. Ada tak yang saya tak sebut? Korang cuba tengok dekat dalam list number tu. Sini saya bagi Haris. Haris dah, Afkar dah. Haris. Yang jarang kita sebut. Korang Glamour, Nick, Acap dengan ni selalu sebut. TA pun selalu sebut. AB, Zak ni biasa sebut. Ada lagi tak? 45, 46 korang nak siapa? Cikgu random lah cikgu. Okay. 45, 46 ni saya nak bagi AB. AB 45, 46 AB. Okay. Lepas tu tadi yang paling bijak tu tadi kan. Boleh jawab semua tu kan. Yang ni sebagai Arif. Baiklah. Arif. Last sekali saya bagi Nick. Ke Haziq? Haziq nak? Saya okey je. Nick lah dulu. Nick. Okay. So, cari terus jawapan dan ni. Kejap saya tengah, semalam saya ada buat quiz tapi sekarang saya tengah lupa apa nama website tu. Subhanallah, walhamdulillah. Kejap saya dah setting soalan tu. Soalan tu macam best. Kejap. Saya tengah cari. Cikgu Mai bagi saya link tu. Tapi disebabkan saya kedekut tak nak bayar, dia bagi saya free 5 je. Okay. Quiz Wizard. Alright. Nama dia adalah Quiz Wizard. Quiz Wizard. Dia best sikit lah. Dia best. Not bad. Quiz Wizard. Login. Sekejap. Aduh, saya lupa lah semalam saya pakai. Siapa punya ni? Bismillahirrahmanirrahim. Quiz Wizard. Okay. Right, tak apa. Jom kita terus dulu. Radi. 39 dengan 40. Apakah jawapannya Radi? 39B. 39 jawapannya adalah B. Betul. Okay. 40? C. 40 jawapannya adalah C. Sekejap. Adding. Sekejap. 40. Saya pun tak tahu. Jawapannya adalah A. Memperbaiki. 40 jawapannya dia kata sini A. Dia kata menambahkan G. Oh, dia nak bagi pekat je ni sebenarnya. Okay, so 40 jawapannya adalah A. 41 ni kita bagi kat siapa? Afka.
Okay, so Afkar 41 teka Afkar. Kacang tanah ni kalau kita nak simpan lama sesuai kat mana? Kita pakai penggetiran ke, pembungkusan vacuum ke, pempesturan ataupun penyejuk bekuan. Mana satu rasa Afkar yang paling sesuai sekali Afkar? Kita benda-benda kering ni biasanya kita sesuai menggunakan kaedah yang mana satu? Cak Afkar tengah jawab ke? Sekejap. Tak, saya tengok chatting. Afkar 41 teka. Benda-benda yang kering ni biasa sesuai pakai makanan jenis apa? Kita masukkan, pernah tak jumpa kacang tanah tu dalam tin? Ataupun pempesturan ni biasanya adalah untuk jus tau. Kalau pempesturan ni biasa susu atau jus. Pembungkusan vacuum je kau. Apa dia Afkar? Pembungkusan vacuum. Yes, pembungkusan vacuum. Pembungkusan vacuum ni yang paling glamour. Kalau korang pergi mana-mana, dia orang biasa pakai pembungkusan vacuum. Kalau kanin ni, pengetinan ni biasa adalah untuk buah-buahan. Tapi tak semestinya awak saya pernah jumpa rendang, tin, buah-buahan. Freezing ni biasanya adalah untuk daging. Okay. So ingat, ini ada keluar tau. Ini ada keluar periksa. Saya tak ingat yang mana satu. Okay. Now 42. Wow, Afkar 42. So 42 jawapannya apa Afkar? Okay, kita tengok sini. Apa jadi kalaulah telur, kita baca sama-sama ya. Maklumat berikut ialah senarai bahan yang digunakan buat aiskrim vanila. Ni anak dara ni pandai ni. Wow, ni macam dia punya resepi. So, macam mana kita nak buat aiskrim? So, kita letak susu. Kita letak krim. Kita letak 4 kuning telur. Kita letak gula. Kita letak aiskrim vanila. Aiskrim vanila ni saya rasa nak hilangkan bau hanyir telur tu. Tetapi ini dia punya resepi. Tapi kononnya dekat rumah tak ada. So, kata apa akan terjadi? Subhanallah. Apa akan terjadi kalau kita tak pakai kuning telur? Sekejap. Subhanallah. Okay. So dia kata kat sini, apa akan berlaku jika kuning telur tak ditambah? Kita tak pakai kuning telur tu. Apa jadi dekat aiskrim tu? Kita, B kau. A, B, C? B. So dia kata jawapannya adalah B. Saya pun tak tahu ni Afkar. 42. Jawapannya sebenarnya adalah yang betul adalah D. Bahan-bahan berikut tidak dapat bercampur dengan sebati. So dia macam pengimulsi lah ni. So jawapannya D. So telur ni, kuning telur ni dia macam pengimulsi. Pengimulsi ni apa? Pengimulsi ni yang nak bagikan dalam aiskrim tu sebenarnya dia ada orang kata dia ada air dan juga bahan tak larut. So aiskrim tu blend in dengan cantik. Okay. Right. So seterusnya 43 nak siapa? 43 hari. So 43 hari. Tengok asid ascorbic. Dia letak dekat makanan. Biasanya dia letak makanan yang berlemak. So asid ascorbic ni sebenarnya untuk apa? Apakah kegunaan asid ascorbic? Asid ascorbic ni nama lainnya adalah vitamin C. Kenapa ada certain makanan kita letak vitamin C? 43. Kenapa kita letak vitamin C? Ada certain makanan yang berlemak biasa kita letak vitamin C. Apakah kegunaan vitamin C? Apa tu? Aduh. Tak ingat lah. Tiba-tiba tak ingat. Okay, saya tahu. Peluntur salah. Ni biasanya macam benda klorin. B, cikgu. Salah. B. Yes, jawapannya B adalah untuk melambatkan pengoksidaan makanan. Sebenarnya vitamin C ni banyak antioksidan dan juga dia boleh meningkatkan sistem pertahanan badan. Tetapi vitamin C ni dia elok makan kalau orang tak sakit. Kalau orang dah demam, orang dah sakit, dia dah tak boleh makan vitamin C. Tapi vitamin C ni elok untuk mengelakkan daripada penyakit. Tapi cadangan saya beritahu, ramai orang sekarang dia banyak promote jual suplemen. Tetapi untuk saya ulang lagi sekali, antara suplemen dengan makanan sihat, saya tak kisahlah siapa yang jual. Kadang-kadang yang jual pun ada doktor ke, ada orang kaki tangan gerak kesihatan yang jual. Awak kena ingat, mana-mana konsep sebenarnya makanan yang paling bagus adalah makanan semula jadi.
bukan makanan suplemen. Kalau vitamin C, antara vitamin C dengan buah oren, sebenarnya lagi elok korang ambil buah oren sebab dalam oren dia ada mineral lain. Selain vitamin C, dia ada serat. Selain serat, dia ada mineral-mineral yang lain. Okey, kalau awak makan pil vitamin C, awak dapat vitamin C je lah. So awak kena ingat saya nak tanamkan dekat awak ni sebab awak muda lagi. Macam mana pun orang jual barang dekat awak kena ingat satu benda tau. Awak kena ingat macam mana sekalipun yang paling bagus sebenarnya, makanan yang paling bagus adalah makanan semula jadi. Ciptaan Tuhan. Maksud saya bukanlah semua benda saya pakai macam tu kalau awak demam makan madu. Bukan. Kalau korang nak jaga kesihatan, antara makanan yang elok adalah makanan yang sihat tu adalah makanan yang semula jadi. Bukan makan suplemen. So untuk umur awak, kalau orang kata suruh suplemen, kalau awak tak ada masalah makan sayur, you guys tak ada masalah makan sayur, sebenarnya korang makan biasa je dah cukup. Tak payah ambil suplemen, okay? Sebenarnya tak bahaya. Cumanya awak macam rugi lah keluarkan banyak duit. Faham tak maksud saya? You understand? Faham tak? Faham. Faham. Okay. Awak tak nampak skrin saya Tiba-tiba saya baru perasan. Tak, dia left tadi. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba Sekejap. Habis ni. Saya live sendiri. La ilaha illallah. Saya kena tendang sendiri. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh kena tendang. Share screen. Okay, start broadcast. Kita habiskan. Saya rasa sampai bab 2 je kot. Bab lain tu korang baca sendiri Sebab saya fikir kononnya saya fikir saya nak laju. Tapi tiba-tiba saya rasa macam tak sedap. Saya laju-laju pun, maksud saya macam ni. Apa saya dapat kalau saya buat soalan banyak tapi tak melekat? Baik saya ambil satu bab, saya ajar slow-slow, bab tu melekat. Daripada saya ajar laju-laju, buat ulang kaji laju-laju, nanti bab 2 pun korang tak pandai, bab 3 pun korang tak pandai. Lagi elok korang pandai betul-betul bab 2. Boleh tak saya buat macam tu? Saya rasa kadang-kadang ada satu benda tu kita tak boleh tamat lah. Okay. Right. So sebab tu saya slow balik ni. Okay. Now, so dekat sini tadi jawapannya adalah untuk pewasidaan makanan. Yang ini adalah contoh-contoh nak bagi makanan tahan lama. So antara A, B, C dengan D, mana satukah antara bahan kimia ni yang boleh bagi makanan tu tahan lama? So Haris rasa jawapannya apa? A, B, C atau D? Nak bagi makanan tu, jangka hayat makanan tu tahan lama. So bahan kimia yang paling sesuai mana satu? A, B, C atau D? Antioksidan ke, pengawet ke, pemulsi atau peluntur? Mana satukah yang paling sesuai? Zak jawabkan untuk Haris ke ni? B. Jawapannya adalah B. Pengawet ni, contoh pengawet yang ada dekat rumah kita, apakah contoh bahan pengawet tadi yang saya kata memang dah ada dekat rumah kita? Garam gula. Yes, garam dan juga gula. Tengok, saya kalau saya nervous, saya mesti je salah. Okay, now, seterusnya. AB 45 dan juga 46. So, apakah jawapannya 45, AB? Ini adalah kaedah ni siapa? Kaedah apa ni untuk susu dan jus. So, ini kaedah yang mana satu, AB? Pempesturan. Yes, ini adalah pempesturan. Very good, AB. 46. Katakanlah, korang katakanlah. Yes, penyejuk berkuat. Ini katakanlah awak dapat udang besar-besar kat Sabah. So nak hantar sini kita guna kaedah apa kadang nak bagi tahan lama. So kita penyejuk berkuat. Okay, 47, Arif. Wow, antara label makanan yang mengandungi semua peraturan. Oh, yang ini katakanlah Arif, awak nak buka, nak jual makanan. Contohnya nak jual roti, buat roti kan. So yang mana satukah label yang sesuai? So label-label ni dia mesti ada dia punya kriteria tau. Dia mesti ada alamat. Sekejap saya lupa ni. Dia mesti ada alamat. Dalam buku SPS awak ada ni. Sekejap Dia mesti ada kat sini, dia mesti ada ingredient. Ingredient tu bahasa Melayu panggil apa? Kandungan. Ini adalah alamat. Lepas tu dia mesti ada berat bersih.
Lepas tu dia mesti ada expired date. Okay, alright. Yang ini awak tengok yang A tu dia ada kandungan. Yang tak ada adalah nama produk. Kalau awak perasan kat sini satu yang perlu ada adalah nama produk. Alamat dah ada, berat dah ada, expired date dah ada. Okay, so kita tengok pula yang B. Yang B dia ada halal, dia ada harga, dia ada isi kandungan, dia ada alamat. Okay. Lepas tu yang D, mana satukah yang paling label paling betul sekali tau? Sekejap Yang D pula kita ada alamat tapi tak ada isi kandungan. Dia ada harga, ada halal. Yang D, dia ada ingredient. Dia tak ada expired date. Dia ada halal. So antara yang ni, mana satukah yang paling elok sekali, Arif? Ni tiga-tiga ABC ni ada halal. Halal tu penting tak? Penting tak? Tak. Tak. So jawapannya mana? A. A. Very good. Yang paling penting sebenarnya adalah expired date. Okay, now 48. Seteka 48. Yang manakah yang tidak diperlukan? B. Yes, Harga. jawapannya adalah B. Tak perlu ada harga. So, akhir sekali Nick. So Nick, apakah jawapan dia? Katakanlah Nick nak beli roti. Ni katakanlah mak awak pergi kedai beli roti. Okay, so nak pergi kedai beli roti tu maksudnya korang nak pergi piknik 29 April. Okay, 29 April 2018. So kalau lah nak beli roti yang manakah yang sesuai? C. Yang ini tarikh dia bulan 2, ini bulan 3, ini bulan 5, ini bulan 4. So mana satu yang sesuai? A, B, C atau D? C. Ha? C. Yes, jawapannya adalah C. Cantik. Alright. So, itu sahaja. Kejap, saya nak cari. Saya semalam saya setting 1 hari tau. Itulah kalau dah Allah tak izinkan tu nak buat macam mana kan. Close all the program, is it? So, saya rasa saya berhenti sampai kat sini sebab kita dah pukul 1.45. Saya minta maaf, sepatutnya saya nak ajar yang ini. Tapi saya tak sempat lah. Sebab kita dah pukul 1.45. Ke saya boleh stretch sampai pukul 2? Ke saya berhenti sini? Yang ini korang nak jawapan ke tak nak? Tak payahlah buat jawapan. Okay, yang ni macam ni. Okay. Saya dah ingat. Korang tengok dekat dalam Telegram, saya ada yang live sheet tu tau. Saya ulang lagi sekali tau. Saya memang dah agak saya tak sempat sebab satu saya perasan saya ni cakap banyak. So bila saya cakap banyak, biasanya saya tak sempat. So saya ada buat settingkan untuk awak. Yang ini adalah mudah homework ni untuk awak. Adalah macam ni je Awak tengok dalam buku dekat Telegram awak. Awak tekan yang live sheet yang ini tau. Kalau awak tekan yang ini kadar tidak balas lah. Kalau jawab balas yang sikit. Okay. Kalau lah awak buat macam ni, awak tinggal jawapannya tulis A. Ni saya bantai je tau. Saya katakanlah B. Saya buat C. Saya buat D. Suka hati. Lepas tu bila awak dah siap, ni, awak tekan finish. Bila awak tekan finish, okay, awak letak nama penuh sebab saya boleh tahu siapa hantar ni. Katakanlah saya letak XX. Kata 5. And then subject adalah science. Lepas tu send. Tahu. Okay. Alright. Close. Lepas tu awak boleh check balik jawapan awak yang betul apa. Kejap Yang ini. Tak boleh check jawapan yang betul ke? Kalau macam ni korang kena tengok banyak kali lah ni. Kejap So awak boleh buat sampai korang dapat jawapan yang betul. Kejap Sekejap. Saya macam dah settingkan jawapan yang betul. Tapi maybe saya tak setkan untuk awak kot. Okay. So, kalau lah tak betul, senang kata korang buat sampai betul. Boleh tak? Senang kata saya buat yang ni, soalan ni sebenarnya sama dalam buku SPS awak. Saya cuma scankan untuk awak dan saya buat yang ini, kita boleh buat banyak kali. Alright. So, ada soalan yang cikgu ambil daripada ni. So basically saya rasa live worksheet ni senang untuk awak sebab awak boleh buat ulang kaji tu banyak kali. So saya doakan yang terbaik sebab soalan dia banyak soalan subjektif tau. So 30 soalan objektif dan juga 20 soalan subjektif. Dan saya berharap korang cuba jawab dengan baik dan satu lagi kalau boleh